Okay. Alright. Okay, so saya just share. Nanti yang rakaman awal tu saya send dekat doktor. Boleh. So next time nanti bagi tahu je lah, saya boleh buat link Adi, sebab saya memang subscribe Zoom ni. So senang, dia unlimited, webinar apa semua boleh buat lah. Nak meeting 10 jam pun boleh insyaAllah. Okay. Okay. Sanggup ke nak meeting 10 jam ni? Kematu ni. Okay, so tak apa, sekejap kita teruskan, sekejap. Okay. Saya just skip je lah banyak ni. Kat mana tadi? Dah kan Yang ni dah? Kelly Preston, okay yang ni kan? Sampai dekat yang doktor cakap pasal Press kan? ya, betul. Okay, now. Yes, correct. Okay, so kita boleh start okay, so ni saya dah host ni. Siapa-siapa yang tak off mic, saya terus reject, keluar daripada bilik ni Okay, so now saya just nak tunjuk ni otak kita tau. Siapa pernah tengok otak kita? Siapa ambil bio dekat sini? Ada tak you all dulu ambil bio dekat sekolah menengah dulu? Ada tak? Kalau siapa yang ambil biology, biasa ni dengan spesimen ni. Okay. Ada, bagus. Okay, ni otak kita tau. Otak manusia dia sebesar 2 penumbuk ni. Dia dekat atas ni. Kat atas kepala kita lah 2 penumbuk. Kalau jantung dia sebesar ni, sebesar 1 penumbuk. Dia dekat sini. Okay. So otak manusia sebenarnya adalah sebesar ini. Dan pada otak kita ni adalah tempat di mana mula-mula sekali berlakunya stress respon. Saya akan bagi makanan apa yang boleh kawal stres apa semua, tapi benda tu tak guna kalau you tak faham macam mana mekanisme stres. Okey, mula-mula apabila kita nampak satu-satu benda yang kita nak perceive dia sebagai stres, dia akan pergi signal tu pada bahagian otak kita, kita panggil cortex. Contohnya saya tengok orang dekat depan saya nampak macam dia nak ambil something daripada poket dia. So saya dah mula fikir dekat cortex, dekat otak saya ni. Saya kata, dalam poket dia tu ada pistol ke ada pisau saya nampak macam itu, saya fikir. Kemudian dia akan pergi dekat bahagian yang bawah ni, kita panggil amygdala ni, dekat bahagian bawah, kita akan mula masuk ke part emosi. Kita akan mula terfikir, benda ni bahaya ke? Masuk dapat emosi. Kemudian kita akan pergi ke part kita panggil hypothalamus ni. Dan kita akan mula bagi reaction. Sama ada jantung kita mula berdegup kencang, dudak, kita mula berdebar. Ataupun kita akan mula hantar signal ke bahagian buah pinggang kita. Ni adalah buah pinggang kita dan dekat atas tu dia ada adrenal gland. Kecil je gland. Sekejap, saya ada buah pinggang. Nampak tak? Ni buah pinggang. You all nampak ke? Dekat bahagian buah pinggang kita, dia ada satu gland yang kecil. Ada satu kelenjar kecil berbentuk 3 segi dekat atas ni. Kita panggil adrenal gland. Dan pada adrenal gland tu, dia akan hasilkan satu hormon nama dia kortisol. So, hormon inilah sebenarnya yang kontrol kita punya stres dalam badan kita. So, kalau orang yang ada masalah buah pinggang contohnya, dia akan ada gangguan dari segi mekanisme stres dia juga. Yang ada masalah buah pinggang CKD dan sebagainya. Okey, kortisol ni kalau anda nak tahu dia adalah sejenis hormon steroid. Pernah dengar kan steroid? Dan kortisol ni dia adalah pro-inflammatory. Maknanya kalau dia banyak dalam badan kita, dia boleh menyebabkan badan kita rosak ataupun radang. Dan kortisol ni juga dia adalah steroid hormon yang boleh menyebabkan masalah kemurungan, depression. Sebab tu kalau tak balance kita punya mekanisme stres dalam badan kita, dia boleh jadi depression. Okey, dan 20% daripada paras kortisol, 20% daripada wanita ni ada 20% paras kortisol yang lebih tinggi.
Maknanya orang perempuan ni dia lebih cenderung untuk dapat depression, masalah moody dan sebagainya berbanding orang lelaki. Betul tak? Setuju ke tak setuju ni? Tapi ada juga orang lelaki yang emo pun, betul kan? Tapi bila kita tengok kebanyakannya biasanya wanita yang lebih banyak masalah depression dan sebagainya sebab paras kortisol wanita tu adalah lebih tinggi. Okey, ni kita punya hypothalamic pituitary axis kita, HPA ni. Okey, cuba tengok ni adalah kortisol lah. Kortisol ni sebenarnya fungsi dia bagus dalam badan kita. Dan 90% daripada kestabilan kortisol dikawal oleh pemakanan. So that's why makanan tu amat penting sekali untuk kawal kita punya tekanan darah, jantung, immune system. Tengok siapa yang stres, siapa yang kortisol dia tinggi, sistem imun dia akan turun. Sebab tu orang yang stres dia akan cepat kena sesemanya, demamnya, sakit kepalanya, kejap-kejap masa batuk. So tu adalah immune system dia yang low disebabkan oleh dia stres, hormon dia tinggi. So siapa yang stres, dia punya satu ujian yang boleh buat secara online, kita boleh buat sendiri dekat phone kita pun boleh. Dia panggil DAS test. Daripada test inilah kita boleh dapat tahu kita tu ada masalah atau gejala apa. Anxiety ke, depression ke, dan lepas tu barulah kita cari support ataupun bantuan. So saya tengok baru ni saya ada follow satu talk daripada Ustazah Nafizah Musa dengan Ustazah Asma. So talk tu dia compilekan dengan seorang pensyarah daripada saya tak ingat universiti mana. So dia compilekan statistik tentang masalah bunuh diri disebabkan oleh depression. Dan didapati majoriti daripada mereka yang bunuh diri ni adalah dari golongan remaja. Maknanya 15 hingga 18 tahun ke atas hingga like early 30s. 20-an, 30-an itu adalah masalah bunuh diri yang paling tinggi. Dan kebanyakan punca dia adalah depression. Okay, so tu adalah support. Kita perlu ada support. Okey, saya nak sentuh tentang radang. Siapa yang pernah dengar tentang radang? Tadi saya sentuh semua pasal masalah COVID, masalah stres dan sebagainya. Semua tu dia akan bawa kepada penyakit keradangan. Kalau pernah dengar ataupun inflammation. Dan inflammation ni adalah benda yang bagus dalam badan kita. Kita nak sebenarnya inflammation tu sebab inflammation itulah yang protect kita. Bila katakan kita kena splinter, kita akan hantar askar-askar kita. Ni adalah sel darah putih. Sel darah putih inilah yang akan makan bakteria-bakteria jahat, yang akan tutup luka kita, yang akan buang semua toksin. So ni adalah sel darah putih yang sebenarnya baik. Dia tutup luka kita, jadi tempat yang kena splinter tu at the end of the day nampak macam dah baik. So tu adalah mekanisme acute inflammation. Tapi kalau chronic inflammation, dia adalah masalah di mana acute inflammation ni dia tak settle dan dibawa kepada chronic. So itulah menyebabkan radang yang kronik. Contohnya ni. Okey. Apple yang baik dia terdedah kepada free radicals dekat luar, dia menyebabkan chronic inflammation ataupun radang. Dan radang inilah yang menyebabkan badan kita dapat premature aging, penyakit-penyakit dan sebagainya. Okay, ni yang saya cakap tadi, stres dia akan lower down the immune system. So jaga jangan sampai kita punya immune system kita down. Dalam era kita hidup di zaman COVID sekarang ni, kita memang kena maintain kita punya immune system. So 80 to 90% daripada immune system kita dikawal oleh apa yang kita masukkan dalam mulut kita ni. So tu yang ilmu yang kita nak sebenarnya. Okey, satu lagi saya nak anda perasan perhatikan. Cuba pegang perut masing-masing. Ada lemak tak? Ada tak lemak? Ke siapa yang flat je sini sebab ramai yang muda-muda lah kot. Tak adalah belly fat ni. Kalau yang dah ke ada juga? Oh, Danish. Danish ada ke? Alah, Danish umur berapa, Danish? How old are you? I'm 25. 25. So young. Tapi dah ada. You ada belly fat ke? Ya, sebabkan I kuat makan. Aduh. Dia tanya apa ni? Saya tanya ada tak siapa-siapa yang ada lemak dekat perut? Ada tak?
Ah, Semua orang ada lah. Ada. semua orang ada tapi tak sepatutnya ada. 25, 24 you tak sepatutnya ada lemak yang membenjol lah. Tummy you tak semestinya bulging. So the best is actually kalau ikut Rasulullah kan, dia punya dada, dia perut, dia apa semua straight je. Dia tak ada tummy-tummy yang bulging, yang belly fat ni tak ada. Kenapa? Sebab jaga. Belly fat ni ataupun lemak yang dekat perut ni sebenarnya setengah orang dia kurus je. Dia slim je, kurus je, dia tak gemuk pun. Tapi tengok dekat perut, toik naik lemak dekat perut. Sebab apa? Sebab stres. Stres, yang saya cakap tadi stres, lemak dia memang akan pergi berkumpul dekat perut. Okay, so lagi besar you punya perut memanglah sebab kita tak jaga makan. Tetapi kena ingat stress level juga tinggi. Siapa yang ada belly fat, tolong check blood result dia. Biasanya LDL kolesterol dia tinggi. So nanti next week kita belajar pasal blood result. Saya akan ajar macam mana nak tengok LDL dalam darah kita. Okay? Dan LDL itulah biasanya yang sumbat salur darah kita yang biasa menyebabkan silent killer. Suddenly collapse, suddenly burst salur darah dekat otak, boleh dapat stroke dan sebagainya. Itu adalah kolesterol yang jahat dalam badan kita. Dan stres juga bukannya dia menyebabkan masalah-masalah lain. Ni stres. Siapa yang ada eczema? Ni eczema Ada tak siapa yang ada eczema? Amboi Kamal Khushairi, saya tiada lemak, cuma ada 6 pack saja. Tahniah. Ni sebab kita jumpa online. Kalaulah sebelum PKP, saya biasa bagi talk face to face. Dan biasa bila saya bagi talk face to face ni, saya akan timbang, saya akan ukur berat, saya akan ukur lilit pinggang dan sebagainya. Jadi bila kita boleh tahu, saya akan bawa penimbang saya. So insyaAllah ya Eddie, kalau lepas PKP ni ada rezeki kita jumpa Okay, insyaAllah boleh timbang seorang-seorang you all dekat sini. Okay. Okay, next. Ni adalah eczema. Dan siapa yang ada eczema, biasanya eczema ni dia aggravated by stress. Orang yang ada stress level yang tinggi, eczema, psoriasis, masalah-masalah kulit dia pun akan jadi aggravate banyak biasanya. Dekat tangan. Siapa yang ada ni dekat tangan? So orang yang ada chronic psoriasis atau eczema dekat tangan, biasanya dia di faktor dia adalah daripada chronic stress juga. Okey, kalau wanita biasanya dekat bawah breast. Dekat bawah breast dia akan ada jangkitan. Mula-mula dia start dengan gatal-gatal lah macam eczema. Lama kelamaan dia akan ada chronic fungal, kulat. Jangkitan kulat lah, jangkitan bakteria lah ni. Dia penuh akan ada sini. Okey, ni adalah fungal. Okey, penyakit saluran darah. Saya nak sentuh sikit. Penyakit saluran darah ni dia daripada masalah pemakanan juga. Sama ada pemakanan ataupun masalah stres. Okey. Lemak yang tinggi dalam darah, kalau dia duduk salur darah tu dekat otak, kalau burst, pecah salur darah dekat otak ataupun block salur darah dekat otak, dia boleh menyebabkan stroke. So kalau salur darah tu dekat kanan, stroke kita akan jadi sebelah kiri. Sebelah kiri lah tangan lemah, tak boleh berjalan dan sebagainya. Kalau salur darah tu kena dekat jantung, lemak jahat banyak dekat jantung akan dapat heart attack. Kalau dekat buah pinggang akan menyebabkan masalah buah pinggang lah, kena cuci darah, dialisis dan sebagainya. Kalau dekat kaki dia boleh menyebabkan hitam, gangrene dan sebagainya. Okey, kalau orang lelaki, minta maaf saya tunjuk ni sebab tadi you kata nak dengar benda yang sepatutnya kan, saya nak tunjuk. Ni adalah masalah biasanya orang lelaki. Kalau dah salur darah dia ni penuh dengan lemak dan salur darah tu adalah salur darah yang dekat sini. Minta maaf lah ya, koma akan mati sebelum mati. Faham Mati sebelum mati kalau salur darah yang sini yang kena. So tolong bagi tahu kalau ada masalah ni, bagi tahu kita boleh bantu dengan cara-cara pemakanan dan sebagainya. Ada kaedah dia. Okey. Dan masalah-masalah ni adalah masalah yang timbul bila ada masalah mati pucuk dan sebagainya ni, dia adalah satu petanda awal untuk kita detect ada masalah jantung dan sebagainya. Okey, petanda awal lah tu.
Okey, kronik radang juga boleh menyebabkan kanser. So ni saya nak cerita pasal kanser sikit. Sebab saya dapati dulu pesakit-pesakit kanser kami ramai yang daripada golongan yang berumur. Contohnya yang umur 60-an, 70-an, yang maknanya dah matured, dah matang. Tapi lately kita tengok pesakit-pesakit kanser ramai sangat yang berumur as young as 20s. Kita pun pernah ada seorang patient yang paling muda, dia ada masalah breast cancer lah. Umur dia dalam early 20s, kalau tak salah 19 ke 20, 20-an gitu, muda sangat. So dia banyak faktor kanser ataupun tumor ni dia ada banyak faktor. Dan antara faktornya adalah stres dengan pemakanan. So jaga Ni adalah antara faktor-faktor yang menukarkan sel-sel yang normal menjadi sel kanser. Ni sel kanser. So antara faktor dia adalah some bakteria, some virus, bahan-bahan karsinogen, termasuklah asap rokok, asap kilang, pencemar, perasa, pengawet, pewarna dalam makanan. Semua tu boleh menyebabkan sel normal jadi sel kanser. Ni yang saya cakap tadi Sel kanser dalam badan kita dia seumpama switch yang kita boleh on off. So just be careful. Pilihan di tangan kita. Kita nak on ke, kita nak off ke, kita yang kena decide. Dan untuk decide tu anda kena ada ilmu. Nak tak nak kena ada ilmu. So that's why tolonglah belajar. Saya syukur sangat bila saya bagi talk dekat orang-orang muda Orang tua pun tak apa nak dengar pun, tapi saya happy bila ada orang muda yang nak belajar. Saya happy bila Eddie contact saya bagi tahu yang nak belajar ni umur yang muda-muda. So alhamdulillah syukur Sujud syukur anda semua yang ada dekat sini masih muda dapat ilmu ni, yang saya rasa ilmu ni payah nak cari dekat luar. Okay? So insya-Allah kita sama-sama belajar. Dan stres adalah salah satu faktor yang menyebabkan masalah kanser. Ni adalah satu artikel jurnal dalam onkologi punya jurnal. Chronic stress promotes cancer development. Okay, so berhati-hati Now, saya nak masuk kepada beberapa faktor yang penyebab kanser. Saya timbulkan isu ni sebabnya lately ni banyak sangat kes yang di-refer kepada saya mengenai isu-isu ni. Okay, ni adalah virus. Siapa pernah dengar virus ni? Human papilloma virus atau kita panggil HPV. Okey, siapa dekat sini sila komen dalam chat box. Sila komen dalam chat box. Siapa tahu apakah yang menyebabkan jangkitan HPV ni? Siapa tahu? Human papilloma infection ni dia berjangkit melalui apa? Cuba jawab soalan, nak dengar, nak tahu? Ya, Intan. Tengku Intan, yes. Hubungan seksual. Hubungan seksual yang macam mana, Tengku Intan? Hubungan seksual yang macam mana, human papilloma virus ni? Adakah hubungan seksual yang biasa-biasa? Kita husband and wife, boleh tak dapat jangkitan HPV ni? Boleh tak? Tak tahu Sini semua dah kahwin ke? Boleh saya tahu tak siapa yang belum kahwin dekat sini? Cuba komen, ramai ke yang belum kahwin? Alamak, nak cerita pula masalah orang kahwin ni. Masih single. Danish masih single. Semua masih single, ramai single. Okey, bagus. Bagus. Saya suka bercakap isu ni dengan anda yang masih single. Sebab apa? Sebab saya tak nak anda buat the same mistake yang orang kahwin dah buat. Faham tak? Okay, so saya jumpa banyak sangat kes wife datang mengadu pada saya, doktor, saya tiba-tiba ada masalah warts ni. Nampak tak macam ketuat ni, warts ni. Okay, ketuat ni dekat mulut tau, dalam mulut ni. Ni dekat tangan. Dan ketuat ataupun warts ni dia adalah petanda awal jangkitan HPV.
Dan jangkitan HPV ni kalau kebanyakan yang buat hubungan seksual rambang, seks rambang dengan pelacur, multiple partners, oral sex menyebabkan masalah-masalah ini. So dengar betul-betul lah, saya minta maaf kalau anda yang belum kahwin, anda kena dengar betul-betul sebab ini adalah fenomena yang banyak sangat terjadi sekarang ni. Dan honestly saya bagi tahu sebelum ni saya bagi talk banyak sekolah-sekolah, organisasi Habis je talk saya bagi, tiap-tiap tempat ada 2-3 orang yang akan datang pada saya. Doktor, saya adalah tanda-tanda yang doktor bagi tahu tu. Dan bila saya tanya banyak soalan, rupanya dia dapat daripada suami dia. Dan bila dapat tahu, saya kata, suami puan kerja apa sebenarnya? Kita dah lama PJJ doktor, saya cikgu, saya kerja dekat sini, suami saya driver lori kerja dekat tempat ni. Minta maaf saya tak bermaksud nak kata pada cikgu ke driver lori ke apa, saya cuma buat contoh. Tapi ini adalah hakikat ataupun realiti yang sebenarnya berlaku dalam hidup kita. Ya Allah, ya Tuhanku. Okay. So ni adalah cervical cancer. Bagi anda yang tak tahu cervix ni dekat mana, saya tunjuk gambar ni. Ni cervix. Okay, this is actually woman's reproductive tract. Ni adalah rahim, usus. Okay. Sekejap saya mute. Okay, ni adalah usus. Ni adalah uterus, rahim. Ini adalah cervix. Ini adalah vagina. So cervix ni adalah tempat bukaan kalau baby nak keluar. So baby dia duduk dalam ni rahim. Dan bila baby nak keluar, dia akan keluar melalui bukaan cervix. So yang doktor bagi, 2 cm, 3 cm, 10 cm. Ni adalah bukaan cervix. Ni. Dan human papilloma virus ni, infection dia akan pergi dekat sini. Ni normal. Dan bila dah banyak sangat menjadi infection, dia dah jadi bertukar kepada sel kanser. Nampak tak ni? Ni dah jadi kanser. Dan human papilloma virus ni bukan saja kanser pada cervix, tapi juga pada mulut, pada penis, pada vagina dan sebagainya. So na'udzubillah min zalik. So buatlah pap smear. Bagi anda yang dah kahwin, baru bila dah kahwin, wajib ada satu screening untuk tengok pap smear supaya kita dapat tahu kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan cervix dan sebagainya. Okay, so ni saya tunjuk contoh gambar infection, kanser dan kanser cervix dan sebagainya. Okay. So bila dah sampai tahap ni, kita memang dah tak boleh nak bantu. Tahap ni dia boleh reverse, tahap ni kita tak boleh nak bantu dan kita terpaksa buang biasanya. Okay, operation. Yang ni dah kita dah operate buang. Okay, yang ni adalah dia tempat kanser dia tu. Dah biji ni dah keluar, biji kanser tu dah keluar. Okay, yang ni yang dah advance, dah besar sangat, dah advance, kita dah buang. Ni adalah invasive yang besar juga sel kanser cervix. Okay. So how do you get HPV? Adalah daripada seks rambang lah. Okay, seks rambang, multiple partners yang menyebabkan jangkitan HPV. Ataupun boleh menyebabkan oral sex dengan multiple sexual partner, semua boleh menyebabkan juga kanser dekat bahagian throat, dekat dalam ni, bahagian anak tekak kita. Okey, tadi virus, virus yang boleh menyebabkan kanser, salah satunya nama dia human papilloma virus. Okey, ada juga bakteria yang boleh menyebabkan kanser, nama dia H. pylori. Siapa pernah dengar? Nama bukan main cantik, Helicobacter pylori, tapi sebenarnya dia boleh jadi kanser. Dan orang yang ada H. pylori infection tu dia akan ada masalah usus. Kadang perut dia rasa pedih, rasa macam kembung, tak lalu makan, tiba-tiba berat turun dengan mendadak, heartburn, rasa pedih dekat ulu hati dia rasa pedih. Belching macam sendawa yang banyak, muntah, berak, keluar darah. So ni adalah antara tanda-tanda dia ada H. pylori infection. Okey, dan kita boleh check dengan skop. Kita buat skop, kita boleh tengok ni adalah bahagian perut, stomach yang dah dapat kanser. Kita boleh tengok skop, ni adalah rajah skop. Ni kerja husband saya lah. Husband saya, Dr. Zul, dia bakar bahagian usus. So kerja dia tiap-tiap hari memang dia akan suluh peluk perut orang. Dia nampak ni. So kalau yang dapat yang dah ada kanser tu, dia akan nampak bleeding dan sebagainya.
Okay. Now, saya nak masuk sikit pada breast cancer. So, kebanyakan dia breast cancer ni dia ada banyak causes lah, kita panggil multifactorial. Tapi antaranya adalah kronik radang yang kronik, dan dia ada banyak sebab sebenarnya radang yang kronik. Selain daripada hormon tak balance, masalah pemakanan, masalah stres dan sebagainya. Dan anda yang dekat sini mesti tahu macam mana untuk check breast masing-masing. Yang ni mungkin another sesi punya talk lah kita buat macam mana nak check dan sebagainya. Okay. Dan bila kita tahu lebih awal macam mana nak kesan kanser tu, dia punya prognosis ataupun result dia lebih bagus. Okay, contohnya kalau kita detect lebih awal stage 1. Bila kita detect pada stage 1, dia masih stage yang awal, dalam masa 5 tahun lepas kena breast cancer tu, dia punya prognosis dia very good. 87.5 masih hidup percentage. Dan bila stage 4, dia punya prognosis dia dah bad. So that's why check, dan kalau kita rasa ada apa-apa tanda yang tak sedap hati ke, terus pergi jumpa doktor. Okay, ni kawan saya lah, Dr. Johara. Prof Johara dia dekat HUSM. Nanti saya ada talk dia. Kalau katakan you all nak talk Prof Johara ni, bagi tahu saya akan bagi you all. Dan kanser ni dia bukan terjadi dalam masa 1-2 hari. Okey, dia adalah something yang berlaku dah, seed dia tu, biji dia tu ada lama dah, 5 tahun, 10 tahun, 8 tahun yang lepas. Okey, ni slide daripada Prof Johara. So kalau you all nak dengar, nanti bagi tahu. Saya bagi recording video dia. Okey. Okey, saya tunjuk ni adalah antara yang advance lah. Advance breast cancer yang kita kesan di mana pada peringkat awalnya kebanyakannya kita boleh rawat, kita boleh kesan dengan mammogram. Tapi bila kita delay ataupun kita macam tak nak buat apa-apa, kita refuse, dia akan pergi kepada late stage. So insyaAllah bagi anda yang dah 35 or 40 and above, just buat sekali mammogram supaya kita dapat pengesanan yang awal. Okay. And ni adalah antara rawatan lah bila breast cancer ataupun kanser lain. Biasanya dia ada kemoterapi, radioterapi dan sebagainya. Okay. Dan kesan daripada radioterapi banyak dia punya kesan dia. So better kita jaga dari sekarang. Bagi anda yang masih dalam peringkat yang boleh berjaga-jaga, jagalah dari sekarang. Saya tunjukkan satu slide yang ni dah nak habis lah sikit-sikit lagi. Slide ni saya nak anda aware di mana saya dapati bila lama saya dalam program hormon diet ni, saya dapat referral ramai sangat daripada orang yang nak buat program ni. Dia bagi tahu, doktor, boleh tak saya ambil ubat ni? Banyak dia ambil hormon-hormon dari luar. Siapa dekat sini yang biasa nampak persediaan hormon dari luar ni, dia tak akan tulis hormon dekat luar tu, tapi dia akan tulis jamu-jamu, kopi-kopi cacak lah, kopi ketat lah, kopi glowing, kopi macam-macam jenis kopi apa lagi, macam-macam. Ya Allah, bila saya tengok dan saya check dia punya ingredients dia, ni adalah website dekat farmasi NPRA ni. Anda boleh cek produk yang anda guna tu, nak tahu dia ada apa dalam tu bahan yang berbahaya tu. Okay, so bila anda cek bahan yang bahaya yang ada dalam tu, anda boleh tahu dia adalah penyebab kanser ke ataupun penyebab apa. Okay, ni adalah antara produk-produk yang kita rampas yang bahaya. Okay, bila anda cek dalam website NPRA tu, dia akan keluar notification ni. Produk ni ada apa, produk ni ada apa. So ni adalah antara yang kita dah tarik penggunaan dia, dah tak boleh dijual dan diharamkan sebab ada bahan-bahan bahaya ni. So banyak tahu dekat luar, berhati-hati. That's why saya kata tadi dekat awal, make sure anda ada seorang yang boleh refer, profesional. Tak semestinya saya kalau anda ada kawan sebagai doktor ke, ada doktor masing-masing yang boleh bantu anda untuk confirm benda ni bahaya ke tak, benda ni penyebab kanser ke tak. Yang tu yang sepatutnya kita nak, sebab kita tak ada ilmu, kita tak belajarkan dalam ni. So make sure anda tahu ada resource person yang boleh bantu anda. So ni adalah antara saya letak contoh bahan-bahan yang bahaya. Okay, now last part about cancer, saya nak sentuh tentang prostate cancer.
So prostate cancer ni adalah common juga di kalangan lelaki. Orang muda maybe tak ada lah, tapi kadang-kadang ada few case jugalah yang jadi prostate cancer ni juga mungkin akibat daripada banyak faktor lah, dia dah ada sel-sel cancer dia dan sebagainya. Okey, dan prostate cancer ni dia akan manifest as masalah payah nak buang air besar, payah nak buang air kecil, keluar darah dalam masa buang air kecil, kita kencing tak lawa, sesakit dan sebagainya. So ni adalah kanser dekat bahagian kelenjar prostate. Orang lelaki je, orang perempuan tak ada. Okey, then saya nak tunjuk dalam hidup kita, bila kita tengok banyak sangat penyakit-penyakit apa semua saya tunjuk tadi, ada kalanya kita akan terdesak. Ni adalah satu video yang saya nak tunjukkan pada anda apabila kita terdesak, bila kita tak jumpa cari jalan untuk turunkan berat badan. Ramai orang yang bila dia rasa dia overweight, dia obese, dia nak cepat kurus. Dia nak cepat slim, kononnya nak kahwin ke, nak pakai baju pengantin ke apa, dia akan cari macam-macam cara. Tapi yang ni adalah yang memakan nyawa. Maknanya yang terdesak dan dia buat something yang ekstrim. Tengok Okay, so siapa nak full video ni nanti boleh minta saya boleh bagi. So ni adalah operation kita panggil abdominoplasty ataupun tummy tuck kita buang lemak dan kita ketatkan perut kita. So ramai orang buat ni. You all sanggup ke nak buat ni? Siapa yang sanggup buat? Tak tahulah siapa yang sanggup buat So kita tengok ramai selebriti yang buat, ramai yang berjaya sebenarnya, tapi kita tak tahu berapa ramai yang collapse on the table. Maknanya dia ada masalah bleeding dan sebagainya menyebabkan kematian. Banyak sangat kes yang kita tak tahu. Okey. Next, ni saya nak tunjuk satu lagi senario apabila terdesak juga. Tapi ni terdesak daripada sudut lain. Okey, siapa yang nampak ni? Ni adalah kapsul ubat yang dekat dalam dia tu ada bahan yang anda selalu buang dekat dalam toilet bowl tu. Apa agaknya? Apa tu isi dia tu? Kita pergi toilet kita buat apa? Kita buang apa dalam toilet bowl tu? So this is one of the method yang kita guna sekarang ni. Bukan Malaysia belum sampai lagi. Tapi this method dah mula diguna pakai di US, UK, Australia, dekat Paris. Banyak negara-negara luar yang dah guna method ni. Kita panggil fecal transplant.
iaitu pemindahan najis. Tahu najis? Ataupun kita panggil shit. Ataupun kita panggil tai. Siapa yang panggil tai? Tai lah. So kaedah rawatan ni adalah di mana kebanyakan Mak Saleh dia dah guna dah, tapi dekat Malaysia belum ada, dekat Singapura Allah alam saya tak pasti dah masuk ke tak. Tapi this is one of the most effective method untuk merawat kebanyakan penyakit. Kita akan ambil, okey, dalam usus kita ni ada bakteria baik, bakteria jahat, betul tak? So kenapa badan kita ni tak sihat? Sebab dalam usus kita bakteria jahat dia lebih dominan dari bakteria baik. Menyebabkan bakteria baik ni tak dapat berkembang. So jadilah penyakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol, penyakit usus, kanser, penyakit autism, penyakit macam-macam, psoriasis dan sebagainya. So Mak Saleh ni yang mula-mula buat kaedah ni, dia ambil najis daripada orang yang sihat, dia masukkan ke dalam badan orang yang sakit. So lama kelamaan orang yang sakit tu akan sihat. Okey, daripada pemerhatian situlah dia buat kaedah ni. So ni adalah najis. Dia ambil najis, okey. This is a miracle poop daripada najis ni. Daripada najis dia ambil dan dia buat dalam bentuk serbuk, pil yang kita nampak tadi, sama ada dia masukkan melalui mulut ataupun dia masukkan melalui usus besar dekat bawah ni. Dan bakteria yang jahat dalam ni dia akan berkurangan, masuk bakteria baik. Bakteria baik inilah yang akan menyembuhkan pesakit tadi. Okay, this is what we call as fecal transplant therapy. So kalau let's say lah katakan kita jadi sesuatu, katakanlah badan kita obes sangat, kita dah tak dapat buat apa-apa, terpaksa tolak masuk ke hospital, kita dah tak sedar dah, tiba-tiba doktor masukkan ubat, pil dalam mulut kita tadi, ataupun masukkan najis tadi ke bawah tu. Tu dah terdesak lah, kita dah tak boleh buat apa-apa tau. Jangan sampai ke tahap itu. So semasa anda masih sihat, masih boleh jaga kesihatan, masih mampu buat something, tolong buat something. Okay, ni yang saya nak share hari ni. Okay, dan macam mana kita nak tahu kita ni sihat ke tak? Dan saya tengok dekat sini you all semua majoriti muda-muda tau. So bila kita masih muda ni, kita tak rasa urgency sangat untuk jaga badan kita. Sebab kita rasa macam, alah aku ni taklah gemuk sangat, aku ni macam okey je, boleh je pergi kerja, rasa macam tak adalah teruk sangat kan. Tak adalah kencing manis yang teruk, kena injek-injek insulin tu, kita rasa macam gitu. So macam mana kita nak make sure yang kita ni betul-betul sihat? Dan bukannya TOFI. TOFI ni pernah dengar tak? Thin on the outside, fat inside. Orang ni, TOFI maknanya kita panggil skinny fat. Nampak macam kurus tapi dekat dalam dia banyak lemak. Nampak tak? BMI sama. Lemak dia yang ni lebih tinggi daripada yang ni. So yang ni lah yang lagi tinggi risiko dia. Ni yang kita panggil TOFI, thin on the outside. Ataupun kita panggil metabolically obese normal weight. So orang yang kurus pun jangan anggap dia sihat selagi dia tak tengok betul-betul dalam dia tu macam mana. So that's why bagus sangat kalau setiap orang ada blood result masing-masing supaya kita boleh tahu keadaan kesihatan kita. Siapa yang ada timbang ni boleh timbang. Penimbang ni sama ada you all yang biasa pergi gym, you tahu ada InBody ataupun ni mesin Karada ni. Karada scale ni saya ada. So biasa kalau jumpa saya buat talk, saya akan timbang you all, saya akan tengok berapa berat you, lemak dekat jantung berapa, lemak dekat bawah kulit berapa, umur badan berapa. So boleh timbang. Ataupun yang paling accurate ambil darah. Ni saya kata ni, this is the most accurate one untuk kita tahu kita punya kesihatan dalaman macam mana. Okay? Liver function test, buat fungsi buah pinggang, HbA1c, lipid profile dan sebagainya. Dan ilmu ni anda kena ada. Sebab setengah orang dia just ambil je darah, lepas tu tak tahu. Apa yang ambil darah baru ni, darah aku ni uric acid tinggi ke, lemak tinggi ke, tak tahu apa. So make sure you ada ilmu. Yang ni insya-Allah kita akan belajar pada minggu depan. Dalam grup HD yang saya coach pun, saya akan selalu ajar tentang ni. Okay, dalam grup hormon diet tu saya akan selalu bagi ilmu-ilmu tentang yang ni insya-Allah. Okay. Okay, so saya skip yang ni lah. Ni semua result darah lah. Saya skip. Now masuk tentang pemakanan. Keradangan ni 90%
kita boleh jaga dari segi pemakanan. Yang lain pun penting juga, lifestyle, tidur, toksin dan sebagainya. Okay, ni sindrom work from home. Tengok kita macam mana. Work from home ke work from kitchen? Tepuk dada tanya selera masing-masing. So 3 cara untuk sihat sama ada dengan diet. Okay, kita jaga pemakanan, kurangkan berat badan, increase physical activity. Itulah sebenarnya yang akan reduce inflammation. Okay, apa dia makanan yang boleh kita belajar, yang kita kena faham, yang boleh kurangkan keradangan dan yang boleh naikkan immune system kita. Nampak tak yang semua saya tunjuk ni? Ni adalah makanan-makanan yang boleh bantu badan kita untuk sihat. So ni lah, tapi berapa banyak yang kita makan benda ni? Sari tu. Berapa banyak sayur yang kita makan, sedangkan sayur itulah makanan terbaik untuk bakteria kita. Berapa banyak fiber kita ambil. Okey, dan ini adalah antara makanan-makanan yang menyebabkan radang. Gula, makanan terproses, burger, pizzanya dan sebagainya itu adalah makanan penyebab radang. Tinggi lemak, makanan-makanan tinggi lemak, tinggi omega 6. Tapi makanan yang baiki badan kita adalah makanan low in sugar, guna gula yang betul. Makanan-makanan yang tak diproses ataupun whole foods, contohnya buah, sayur, ikan dan sebagainya, itu adalah makanan yang tak diproses, yang bagus sangat, tinggi zat, vitamin, mineral dan sebagainya. Okey, satu contoh makanan yang common yang menyebabkan radang adalah gula. Nampak tak gula? So gula adalah makanan penyebab radang yang memang kita ambil everyday. So salah satu pantang kalau anda nak sihat yang kita buat dalam program kita ni adalah pantang gula. Not only gula putih tapi semua gula lain juga tu, gula perang apa semua, sebab tu boleh menyebabkan radang. Dan juga makanan-makanan segera dekat sini. Okey, nampak pizza dan sebagainya. Allahu Akbar. Yang ni memang bergantu ni. Siapa yang nampak ni rasanya meleleh air liur. So avoid dulu makanan-makanan yang processed food yang macam gini. Dan insya-Allah badan anda akan sihat. Okey, saya akan bagi juga ilmu-ilmu berkaitan pemilihan makanan. Kenapa kalori itu satu faktor yang perlu kita tengok. Apa sebenarnya bahan yang ada dalam makanan. Yang tu yang saya akan bantu juga. Okey, so saya sentuh sikit tentang hormon diet. Ni adalah program yang kita buat di mana pemakanan dalam hormon diet ni adalah makanan yang anti radang. Dan kita akan belajar secara berterusan di dalam grup, ada grup WhatsApp dan Telegram. Anda yang nak follow, tolong bagi tahu saya anda nak berubah. Dan mesti istiqomah, mesti ada usaha yang tinggi sebab saya sibuk. Saya teramat sibuk, saya tak nak saya bazirkan waktu anda dan waktu saya. So saya nak orang yang betul-betul ready untuk berubah. Dan dalam grup kita ada ramai doktor-doktor pakar, chemist, ada chef, ada gym instructor, ada surgeon dan sebagainya yang akan bantu anda untuk sihat insya-Allah. Saya tunjuk contoh-contoh makanan dalam program ni. Ni makanan yang sedap dan sihat tau. Ni makanan diet ni. Agak-agak nak tak makan ni? Siapa yang suka? Siapa yang suka nasi Arab, tapi nasi Arab ni adalah nasi Arab yang boleh makan, yang halal HD kita panggil. Ni adalah, siapa tahu ni? Vietnamese roll, tapi kita buat Vietnamese roll dengan cara yang sihat. Sedap kan semua benda ni? So ni adalah makanan-makanan yang anda akan makan dalam program hormon diet ni. So bagi tahu saya kalau siapa-siapa yang rasa nak cuba program ni, kami akan bantu anda selama 40 hari dan insya-Allah anda akan dapat kesihatan yang terbaik insya-Allah. Okey, saya rasa tu sajalah kot saya just tunjuk gambar-gambar lah. Ni adalah antara mereka yang berjaya. Okey, yang turunkan kolesterol yang berjaya bantu untuk baiki keradangan daripada masalah berat badan, masalah sembelit, sakit lutut. Okey, masalah dysmenorrhea ni period pain. Okey, dan alhamdulillah dah berjaya. Masalah thyroid. So saya tunjuklah antara yang berjaya. Ada yang ada masalah shoulder, frozen shoulder pun alhamdulillah dah baik. Ni adalah pesakit salah seorang daripada doktor kita, Dr. Rahma, dia ada masalah cyst ovarian cyst. Dia ada masalah cyst dan alhamdulillah lepas habis program dia punya cyst dia dah hilang. Okey, dan dia turun berat badan dan sebagainya.
Okey, budak pun boleh buat. Ni anak ni baru, kalau tak silap saya sekolah rendah ni, darjah 5 ke darjah 6. Dan Alhamdulillah dia berjaya. Okey, ni masalah psoriasis yang teruk. Okey, skin, tengok. Tak payah nak pakai makeup apa-apa. Cikgu ni mula-mula dia buat program ni sebab dia nak turunkan berat badan. Sebab dia cabi ni kan, nampak tak? So bila habis program, after sebulan tu, sebulan lebih, dia bukan saja turun berat badan tapi kulit dia jadi cantik sangat. Nampak tak? So dah tak payah nak tepek-tepek makeup tebal-tebal dah. Jerawat, jeragat lah, apa wrinkle lah, apa semua insya-Allah hilang dengan jaga makan. Okay, this is eczema. Okay, Alhamdulillah dah baik adik ni. Okay, ni saya. Saya sebelum ni pun saya ada masalah yang kritikal juga. Saya ada masalah berat badan. Sebab tu saya dulu-dulu ni saya dekat Dublin masa ni. Saya tak banyak ambil gambar saya berdiri sebab saya ada inferiority complex. Saya pear shape, saya besar dekat bahagian bawah ni, dekat bahagian pinggul. So saya ada masalah kencing manis, darah tinggi, masalah kolesterol masa 2001 ni. Saya teruk masa ni. Dan saya obese. Okay. Dan Alhamdulillah, sampai sekarang ni Alhamdulillah saya turun about 20 kilos. Now Alhamdulillah lah. Sampai now ni. Naiklah sekilo 2 naik tapi dia akan turun balik ke kita punya weight yang asal. Okay, insyaAllah. So saya rasa tu saja kot Eddie dan semua. Kalau ada apa-apa soalan, just terus boleh contact saya. Guna number ni saya guna number ni 011110795709. Maybe you all ada nak tanya personal question ke apa, boleh contact saya lah nanti. Ataupun untuk start program ke, boleh contact saya. Untuk akhir saya share video ni, you all tengok dan terus saya serah pada Eddie. Okay, so insyaAllah setakat tu saja. Saya nak anda, saya hope anda dapat seberapa banyak yang dapat belajar lah daripada apa saya present hari ini dan moga memberi manfaat untuk anda semua lah. Saya suka sangat tengok bila ada golongan yang muda yang memang nak berubah. Saya nampak ramai yang komen dekat chat box tadi, saya nak berubah, saya nak ni sebab you are still young. You still tak banyak lagi responsibility lain, cuma jaga badan je. Tapi kena ingat kita nak hidup bukannya sehari dua, sebulan dua, setahun dua. You akan hidup lebih lama dan tanggungjawab banyak sangat in future. So you nak jaga mak, nak jaga ayah. You nak dapat balik energy. Sebab orang muda ni sepatutnya you kena ada multi potential. Tak boleh duduk kat rumah letih, stres, tak nak buat apa-apa. No, you ada multi potential dan saya nak anda manfaatkan sebaiknya. Kalau anda betul-betul nak berubah, bagi tahu saya bantu. InsyaAllah kita akan buat sama-sama. Okay, saya akan bantu anda 50, kalau you 100% you istiqomah nak berubah, saya insyaAllah biasanya 500% akan bantu you. InsyaAllah. Okay, saya maybe serahkan terus pada Eddie. Mungkin ada QA ke? Saya boleh jawab few soalan insyaAllah. Okey, Alhamdulillah, terima kasih banyak Dr. Satu yang sangat menarik. Dengan contoh-contoh dan juga beberapa tips dan juga diagnosis yang sangat menarik untuk kongsian. So inilah yang kami harapkan sebenarnya. So walaupun ialah kita ni kan
banyak lagi masa kita boleh capaikan dalam hidup ni. So insyaAllah saya pun suka untuk berkongsi dengan warga kerja di Zoom negara ni, dan saya buka lah kepada sesiapa yang ingin memberikan sebarang persoalan kepada doktor, sebab penting juga ilmu ni, dan senang nak dapat Dr. Adibah ni. She's very busy. Okay, silakan. Siapa-siapa nak bertanya? Mungkin saya tengok dalam chat box ada yang tanya soalan tak dalam box ni? Nampak macam tak ada Ya, Fiza, betul. Saya dapat banyak juga kes Fiza, ramai sangat isteri yang datang mengadu yang memang dapat virus HPV tu daripada suami sedih sangat. Okey, na'udzubillah min zalik. Okey, Intan Intan nak boleh. Nanti Intan contact saya personally lepas ni, insya-Allah saya akan bantu Intan. Okey, saya nak berubah dan diet sihat. InsyaAllah boleh. Realme. Siapa ni Realme ni? Realme, siapa nama Realme? Boleh insyaAllah. Okey. Saya rasa saya daripada staff Zoo ada juga yang kawan-kawan lain kan dari pihak luar. Ya. Boleh juga bertanya sebarang soalan kepada doktor. Saya boleh buka. Silakan. Okey, Fiza. Doktor, adakah kesan kemoterapi akan memberi kesan berpanjangan kepada tubuh? Okey, Fiza. Kesan kemoterapi ni dia akan memberi kesan of course pada tubuh kita, because kemoterapi bukannya dia kill the cancer cell sahaja. So kemoterapi memang dia akan efek juga kepada sel-sel yang kita panggil the adjacent cell ataupun sel yang berdekatan dengan cancer cell. So memang dia akan bagi kesan kepada tubuh. Tetapi kalau tubuh kita ada immune system yang tinggi, tubuh kita ada nutrition yang tinggi, insya-Allah kesan tu kita akan boleh fight. So that's why kalau orang yang on chemo, sebelum dengan selepas kemo dia ada preparation dia. Sebab kita nak kuatkan sel-sel yang baik yang masih ada ni untuk fight dan untuk protect sel-sel yang dah rosak tu. Sel yang dah rosak mungkin dah kita tak boleh nak recover. Dia dah rosak cancer sel apa semua yang dekat-dekat. Tapi sel yang baik yang sebelah-sebelah yang dah terimpact sama dengan kesan kemo tu, insya-Allah kita boleh bantu untuk kita panggil rejuvenate ataupun untuk pulihkan balik dia. Insya-Allah boleh Fiza. Okey, macam mana isteri tu tahu yang dia dapat HPV daripada suami? Okey, ada soalan pada saya ni. Okey, yang saya dapat ada 2 kes ni yang guru tu datang pada saya, cikgu tu. Dia bagi tahu saya dia ada kita panggil PCB. Okey, siapa yang dah kahwin, dia tahu postcoital bleeding. Maknanya bila pasien datang pada doktor, dia bagi tahu doktor saya ada masalah pendarahan selepas bersama dengan suami. Tu kita panggil postcoital bleeding. Maknanya saya dah terdetik dalam otak saya, oh ya Allah, ni ada kaitan dengan kanser cervix ke? So daripada isteri yang datang jumpa pada saya pada masa tu, saya terus tanya dia punya soalan-soalan yang berkaitan, dan bila dia kata, ya betul doktor, saya ada masalah pendarahan selepas tiap-tiap kali saya bersama dengan suami saya. So saya minta dia terus pergi jumpa doktor gynae dekat hospital untuk kita ambil sel, buat dia panggil cone biopsi apa semua, adalah investigation dia untuk kita diagnose. Sebab jangan lambat-lambat bila kita dah dapat the first symptom, maknanya cancer cell tu dah mungkin dah nak mula membiak dah dekat dalam. Tapi kalau kita boleh detect daripada awal, kita mungkin boleh rawat dengan cara kita tak payah buang ke semua cervix. Kita boleh buang part dia, sikit tempat yang kena cancer tu. Okay, so tu depends pada how early kita dapatkan rawatan. So ada banyak lagi petanda-tanda lain di mana kita boleh detect kalau isteri tu dia ada masalah yang dia suspect HPV tu daripada suami. Mungkin dia ada tanda-tanda di mana dia naik warts. Ingat tak saya tunjuk ketuat tadi tu? Dekat sekeliling, dekat area vagina tu mungkin ada naik warts tu. Ketuat-ketuat tu. Itu adalah antara tanda-tanda awal infection juga yang perlu kita check. Okay, so memang kena jumpa doktor gynae lah untuk kita check dan kita dapat detail biopsi dan sebagainya supaya kita dapat diagnosis tu. Okay, ada soalan lain tak? Okay, Fikri, adakah normal bagi lelaki yang naik berat badan selepas berkahwin? Okay, Fikri dah kahwin ke belum?
Fikri dah kahwin. Anak 2 orang Betul? Sorry, Fikri dah kahwin ke? Ya, saya dah kahwin. Dah kahwin. Dah 2 tahun kahwin? Baru almost 1 year. Almost 1 year. Okay. Very good question. Okay, adakah normal saya jawab dulu soalan Fikri. Adakah normal bagi lelaki yang naik berat badan selepas kahwin? Kebiasaannya memang akan naik berat badan selepas kahwin. It can be normal kalau yang naik berat badan tu disebabkan naik muscle. Faham tak? If your increase in weight, naik berat badan bila you timbang tu, naik tu adalah disebabkan oleh muscle. Muscle sama ada biceps ke, triceps ke, muscle-muscle you pectoralis ke, yang tu normal. Tapi kalau you naik berat badan disebabkan lemak, yang tu yang kena buat something. Macam mana nak bezakan? Sama ada yang pertama, you timbang, you guna penimbang kadar scale tu, you boleh nampak muscle and fat ratio. So you tahu you naik berat badan ni sebab naik muscle ke naik lemak. Okay, ataupun yang kedua, you check dengan blood result tadi tu yang saya cakap. Jadi you boleh tengok, you naik berat badan tu adakah you punya LDL, kolesterol jahat you naik ke, uric acid you naik ke, yang tu kita boleh differentiate juga. Okay, so naik berat badan tu sebenarnya memang normal kalau kita tak jaga kesihatan kita. Yes, it can be, it can happen. Tapi kalau you betul-betul jaga, you akan naik berat badan tapi you naik dengan mantap, you naik muscle. Yang tu yang kita nak. Dan insyaAllah dalam program, dalam HD, banyak almost like 90%, 99% yang dah buat HD dengan under program coach kami ni. At the end of the day, kita timbang you punya percentage of the muscle tu naik. Sebab program ni kita akan pantau. So kalau yang duduk jauh, maybe saya akan bagi dekat, mungkin ada satu klinik yang buat dekat Bangi yang boleh timbang dan sebagainya. So you boleh check dekat sana nanti, insyaAllah. Okay. Khusyairi Kamal, Assalamualaikum doktor, saya Kamal. Suspek tadi nak tanya, betul ke Ivermectin antara ubat pencegahan bagi COVID-19? Okey. Gini Kamal, saya selagi KKM belum bagi full green light, kita memang tak boleh nak bagi kepastian yang Ivermectin ni selamat untuk diguna. Walaupun ada banyak jurnal yang menunjukkan dia safe dan sebagainya, tapi personally for me and more other doctors dekat luar, selagi KKM belum bagi full green light, memang kita tak akan recommendkan penggunaan dia. Okay? Unless kalau KKM dah keluarkan hitam putih, okay, kita boleh guna Ivermectin untuk prevention dan sebagainya, then saya akan cakap yes, insyaAllah it is safe. Okay, so for the time being, tak payah dulu, just go for vaccine dulu, completekan you punya 2 dos, jaga you punya immune system dan insyaAllah kita akan boleh increasekan kita punya kesihatan kita. Okay. Tanya jap. Assalamualaikum. Salam. Doktor, nak tanya. Ya, Contoh kalau macam ada certain orang ni yang dia satu dia macam berat badan dia kadang-kadang boleh turun secara mendadak, dia patut risau ke? Siapa yang tanya ni? Ashraf, dia outsource. Saya. Ashraf. Oh, Ashraf ya. Allah, sama macam anak saya Ashraf. Anak saya ada juga nama Ashraf. Tapi Ashraf anak saya hafal 30 juzuk lah. Al-Hafiz. Ashraf ni berapa juzuk? Berapa juzuk Ashraf? Tak adalah, acah je. Jangan marah Ashraf, gurau-gurau je. Okey. Ashraf, saya panggil Acap boleh ke? Oh, sedap panggil Acap ni. Anak saya panggil Acap. Dia orang panggil saya macam tu. Panggil Acap. Oh, bagus-bagus. Sama Okey, gini Acap. Okey, orang yang ada masalah penurunan berat badan yang mendadak, dia sama ada yang pertama dia boleh jadi disebabkan penyakit-penyakit tertentu. Yes, boleh. Yang kedua, it can be normal kalau dia mengamalkan diet ataupun exercise yang ekstrim. Okay? Diet yang ekstrim ataupun exercise yang ekstrim, dia boleh jadi ada penurunan berat badan yang mendadak. Tapi tu tak bagus. Saya tak akan allow tu berlaku kalau under coach dalam program saya. Sebab apa? Sebab bila you turun berat badan dengan mendadak, bila buat program-program lain, yang pertama dia boleh bawa kepada komplikasi masalah buah pinggang.
Tu ada komplikasi dia juga tu. Yang kedua, dia boleh menyebabkan masalah electrolyte imbalance. Maknanya garam mineral dalam badan kita akan jadi tak stabil. Kita punya masalah kognitif, mungkin otak akan jadi saraf jadi tak berapa betul. So kita tak nak turun dengan mendadak. Kita nak turun dengan cara yang sihat dan slowly. Okey, sebab yang lain kemungkinan masalah-masalah penyakit lain lah, antaranya adalah kanser dan sebagainya. Dia boleh juga jadi masalah penurunan berat badan yang mendadak. So kalau suspek ada weight reduction dengan banyak sangat, better check lah buat blood test dan sebagainya. Jadi kita boleh tengoklah apa masalah dia. Okey? Ada soalan lain? Saya doktor. Sila. Okey doktor. Ada yang ada orang cakap lah, yang gimana kalau orang yang dah kahwin, lelaki lah, berat badan dia akan naik. Okay. So kalau macam orang yang belum kahwin lagi, berat badan naik macam mana pula? Kalau orang yang belum kahwin, berat badan naik tu maknanya dia angau. Tak adalah, berat badan yang naik, dia tak ada masalah sebenarnya. Kahwin ke, dah kahwin ke, belum kahwin ke, berat badan kita ni memang 90% adalah daripada pemakanan. Dan pemakanan ni faktor dia daripada kita punya inflammation, daripada faktor stres, lifestyle, tidur. Orang yang belum kahwin, saya nak tanya, you all biasa tidur malam pukul berapa? Tidur ni salah satu punca juga dia naik berat badan. Danish, tiap-tiap malam tidur pukul berapa biasanya? Depends. Kadang-kadang ada pukul 1 ke 10. Biasanya average pukul 1 ke atas. 1, 2 ada? Kalau banyak fikir pasal kerja, 1 lah. Okey, saya nak bagi tahu saya sebab yalah anak-anak saya pun remaja, muda semua kan. Jadi saya tahu habit tidur. Tapi saya akan make sure anak-anak saya sendiri pun kalau dia all banyak assignment apa semua, saya akan make sure 10:30 ataupun paling lewat pukul 11 dia dah tidur. Nak bangun study ke nak bangun apa, bangunlah pukul 3 ke pukul 4 ke, asalkan you dapat peak tidur you tu pada pukul 12 atau 12.30 tu you dah deep sleep. Kenapa? Okey, saya nak cakap ada satu kajian yang dibuat di University of Oxford. Dia monitor sekumpulan pelajar umur dalam 20-an, 30-an, ramai dalam few hundred students. Dia monitor selama beberapa tahun dan didapati golongan pelajar tu yang ada dia panggil sleep deprivation ataupun ketidakcukupan jumlah tidur deep sleep dia tu. After about 10 years, pelajar yang ada sleep deprivation, dia develop cancer. Maknanya, masalah tidur ni bukan hanya menyebabkan berat badan naik, bukan hanya menyebabkan masalah tak boleh nak fikir dengan betul, tetapi kronik efek dia adalah risiko kanser. So kenapa dalam tidur kita, kenapa kalau kita tak cukup tidur, kalau you nak senang faham, kenapa kita cepat naik badan kalau tak cukup tidur, salah satu sebab dia, bila kita tidur, salah satu hormon yang akan dikeluarkan adalah kita panggil growth hormone ataupun melatonin hormon. Hormon-hormon inilah yang akan bertindak sebagai pembakar lemak dan dia baiki inflammation dalam badan kita. Dan hormon ini peak, pengeluaran peak dia adalah pada pukul 11, 10.30, 12 malam. Tu adalah peak. Hormon tu dikeluarkan daripada badan, otak kita keluarkan hormon tu. Jadi kalau you all tidur pukul 12, pukul 1, pukul 2 baru habis tengok YouTube, Netflixnya, macam mana nak dapat hormon yang nak repair badan tu? So that's why saya kata kalau you betul-betul nak jaga, make sure you jaga waktu tidur. Bila jaga waktu tidur pun kena tengok. Setengah orang dia tidur 7 jam tapi deep sleep dia 10 minit je. Maknanya tidur yang berkualiti dia tak cukup. Ada orang tidur 4 jam je tapi deep sleep dia 2 hours. Kenapa boleh jadi gitu? Kenapa agak-agak? Siapa boleh jawab? Kenapa boleh jadi gitu? Intan, kenapa agak-agaknya Intan? Kenapa ada orang yang tidur 7 jam tapi deep sleep dia 10 minit, setok je. Tengok badan dia obese, banyak penyakit. Tapi orang yang tidur 4 jam saja, deep sleep dia 2 hours, badan dia mantap, slim, lizat darah cantik, skin elok. Kenapa jadi gitu? Cuba fikir sikit.
Banyak fikir penjagaan. Insomnia. Dia Insomnia. banyak berfikir. Sebab pemakanan dia dan lifestyle dia. Walaupun dia tidur 7 jam, tapi makanan yang dia makan tu tak betul. Contohnya, dia tak dapat induce ataupun stimulate badan dia hasilkan hormon yang betul. Sebab hormon dalam badan kita dibina daripada partikel pemakanan. Apa yang you suap dalam mulut you, itulah yang bina hormon dalam badan you. So if you suap trash, you suap sampah, you suap benda-benda yang tak ada zat, yang keluar pun tak ada zat lah, hormon tu tak jadi. So that's why program hormon diet, that's why program yang kita coach ni nama dia hormon diet. Sebab kita jaga you punya hormon daripada hujung rambut ke hujung kaki supaya badan you mantap insya-Allah. Siapa yang ada smartwatch nak tanya? Siapa yang pakai smartwatch? Intan pakai smartwatch apa? Yang biasa Apple. punya je. Apple. Tak, bukan Apple Watch. Yang apa Biasa, tu? Huawei Huawei. Siapa pakai Huawei? Intan lagi, ada siapa lagi pakai smartwatch dekat sini? Siapa yang pakai smartwatch? Bagus. Intan nak cuba program kan? Bagus. Intan dah ada smartwatch. Sebab dalam program ni saya akan ajar you untuk monitor sleep you. Dalam Huawei bagus. Saya ada dua-dua. Saya ada Huawei, saya monitor juga dengan Apple. So dalam Huawei, saya suka guna Huawei untuk monitor sleep sebab nanti Intan saya akan ajar, orang lain tak ada jam tu kan? Tapi nak belajar juga tak? Okey, saya ajar. Nanti you beli sebab Huawei tak mahal sangat. Saya rasa dalam berapa ratus je. Kalau Apple dia mahal sikit. So dalam ni dia akan ada mode untuk sleep. So dalam sleep tu you boleh pilih untuk tengok sleep analysis. Dan daripada sleep analysis, dia akan bagi sleep staging. Maknanya nanti Intan akan nampak stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Dan daripada situ, bila kita tidur malam, kita akan set. Kita kena pakai jam lah tidur. Set and then bangun pagi esok, kita akan tengok balik dekat phone. Dia akan connect dekat phone. So dekat phone nanti Tan akan tengok okay, deep sleep berapa persen, REM sleep berapa persen, light sleep berapa persen, dan daripada kita situlah kita akan tengok cukup tak deep sleep dengan badan kita. So you can see as time goes by, mula-mula you start program mungkin deep sleep you very low. Contohnya katakan 5% saja contoh. Tapi bila you jaga makan, you buat betul-betul program ni, akhir nanti sampai masuk sebulan program ni, you akan nampak improvement dalam deep sleep you. This is best sangat. Saya suka sangat monitor sleep. Saya punya bidang saya medical physiology. So selain daripada saya research tentang fisiologi, masa postgrad dulu, saya selalu study tentang sleep ni, fisiologi tidur. Dan dalam program nanti pun masa you buat hormon diet program tu saya ada bagi 2 jam punya talk tentang tidur saja. Boleh belajar tentang tidur. Okey, insya-Allah. Saya rasa tu saja kot, panjang dah Boleh Di, kita stop. Saya petang ni saya ada jadual nak cycle. Ada satu soalan last dah tengok. Soalan last okey. Okey, Kamal lah. Soalan agak muskil. Okey. Tak ada masalah Kamal. So sama ada rokok ataupun vape, dua-dua tu akan ada impact pada kesihatan kita. So you nak berhenti, memanglah kita kata berhenti slowly, tak ada masalah. Tapi you nak berhenti terus pun, directly berhenti pun tak ada masalah, bagus. So you alternate. You tukarkan you punya addiction you kepada vape tu. Used to be vape kan, you addict pada vape, pada rokok, tapi you tukar the addiction tu ada lifestyle, ada hobi. You pergi hiking ke, cycling ke, you tukar kepada hobi-hobi, pergi swimming ke, supaya dia ada pleasure reward yang lain. Faham tak? Selama ni you ada reward pleasure tu pada vape. Bila you isap vape baru you rasa happy contohnya. Tapi you tukar pada benda yang lain. Jangan tukar pada makanan pula. Tukar pada hobi atau aktiviti yang lain supaya you boleh divert you punya fokus you. Okay. Fiza ada Huawei. Okay, bagus Fiza. Nanti check nak tengok Fiza punya sleep cycle nanti. InsyaAllah. Okay, so saya rasa tu sajalah kot InsyaAllah saya. Okay Di,
Saya minta maaf kalau ada apa-apa yang ni. Mungkin kalau ada yang nak tanya lagi soalan, boleh PM saya directly lah, insyaAllah. Boleh doktor. Okay, so saya ingat kita akan stop di sini dulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada awal Oktober. Untuk sesi seterusnya lagi 2 minggu terselap. Okay, ya betul. So nanti kita boleh lagi ada sesi soal jawab dengan Dr. Adibah. So hopefully insyaAllah kita boleh manfaatkan apa perkongsian pada hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Okay, terima kasih banyak on behalf of Zoom kepada Dr. Adibah. Thank you and stay safe. Sama-sama. Okay, thank you. Thank you, Dr. Bye. Thank you everyone. Okay. Thank you doktor. Bye. Assalamualaikum. Bye Kalai. Kalai Bani. Okay, I tak dengar suara you hari ni. Next time boleh kita dengar suara you. So jumpa next week Eddie dan semua. Nanti insyaAllah kita belajar pasal rizat darah. Okay? Baik. Ya, insyaAllah. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Terima kasih.